Okey, tadi kita tengok 1.3, 1.2. So sekarang kita akan tengok 1.3 saya ulang. 1.1 konsep kedaulatan, 1.2 ciri-ciri kedaulatan. Okey, ada 4 tu. Sistem pemerintahan, kita ada sempadan, kita ada undang-undang, kita ada rakyat. Dan yang ketiga adalah kepentingan kedaulatan. 1.3 So kita tengok kepentingan kedaulatan. Okey, ni kebat. Ni banyak kebat. Sebenarnya secara umumnya awak pun dah tahu. Cuma dalam ini adalah secara asasnya apakah kepentingan kedaulatan. Kita nak tengok daripada 4 aspek juga. Okey, kepentingan kedaulatan yang pertama kita akan tengok daripada sudut sistem keberkesanan dalam sistem pentadbiran. Kemudian bila negara kita ni saya cerita umum. Bila negara kita adalah sebuah negara yang berdaulat ataupun bebas, negara luar tak boleh campur tangan, so mudah negara kita untuk membangunkan ekonomi. Kemudian lepas kita berjaya membangunkan ekonomi, kita secara tak langsung dapat menjamin kesejahteraan rakyat. Dan Malaysia bukannya berdiri dengan sendirinya. Malaysia mestilah menjamin kecemerlangan hubungan dengan luar Malaysia. Bukan dengan negara luar lah. Kita kena ada 4 tu. Mudahkan sistem pentadbiran, majukan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan dapat berbaik-baik dengan negara luar. Okey, itu dia punya kunci. So kita tengok huraian dia. Rujuk modul. Okey. Where's my pen? Okey. So yang satu kedaulatan sebenarnya adalah keberkesanan dalam sistem pentadbiran. Satu, kita tengok kenapa kedaulatan itu penting dalam sistem pentadbiran. Kerana yang pertama, dia memberikan kita hak kepada negara kita untuk menjalankan urusan pentadbiran kita tanpa campur tangan pihak luar, ataupun tanpa orang luar tak boleh nak kacau. Dia tak boleh macam tengah macam tiba Indonesia bagi cadangan, Malaysia kena buat macam ni. Tak boleh sebab kita ada undang-undang kita sendiri. Okey, so dasar pentadbiran negara kita akan dilaksanakan secara berkesan melalui jemaah menteri. So menteri-menteri yang ada dalam kabinet menteri ataupun kementerian adalah bertanggungjawab untuk menguruskan pentadbiran. Sebab tu kita ada banyak menteri. Menteri Pertahanan untuk pertahankan negara, Menteri Bahagian Kesihatan memelihara kesihatan negara, Menteri Bahagian Pelancongan untuk majukan industri pelancongan negara. Contoh. Okey, maksudnya pentadbiran pecahan dia banyak. So kuasa pentadbiran secara umumnya terbagi kepada 2, iaitu kita ada kerajaan pusat, iaitu kerajaan persekutuan yang dekat Putrajaya tu. Kemudian kita ada kuasa kerajaan negeri, negeri Selangor, Negeri Sembilan, Negeri Johor untuk memastikan pentadbiran dengan berkesan. Contoh, kenapa ada kuasa negeri? Saya bagi dia secara umum je lah. Sebab ni semua akan belajar secara detail lagi dalam bab masing-masing, yang mana Kerajaan Selangor tak boleh campur tangan dekat Kerajaan Negeri Sembilan. Kerajaan Negeri Sembilan tak boleh campur tangan dekat Kerajaan Selangor. Kerajaan Johor ke, Kerajaan Melaka ke, kan? Walaupun Kerajaan Johor tu besar, sebab kita ada undang-undang, ada kuasa kerajaan negeri tu untuk memastikan penduduk dekat negeri-negeri tu pun selesa. So, sistem pentadbiran dia diperkukuhkan lagi melalui peruntukan undang-undang dalam perlembagaan persekutuan. ADN dibalik-balik pada undang-undang. Okey. Yang kedua, bila negara kita berdaulat, kita dapat majukan ekonomi. Pentingnya ekonomi bagi kemajuan negara. Dan tujuan dia adalah untuk meningkatkan pendapatan rakyat berbilang kaum di Malaysia. So pembangunan ekonomi ni meliputi semua bidang. Saya ambil contoh 2 je. Biasanya kita ambil pertanian dan perindustrian. Perdagangan ada, perladangan ada, perkilangan ada, apa lagi, macam-macam lah. So pelancongan ada. Semua industri ekonomi ini akan dijalankan berserta dengan dasar-dasar pembangunan ekonomi negara. Siapa yang buat dasar? Menteri-menteri jugalah. Okey, tengok keberkesanan pentadbiran sebenarnya berkaitan dengan kemajuan ekonomi. Yang ini saya jelaskan. Sebab negara yang maju akan mengembangkan sektor ekonomi supaya sektor ekonomi akan meningkat. Bila sektor ekonomi meningkat, pendapatan negara kita akan banyak. Ini nampak. Ini adalah poin-poin ataupun kata-kata kunci untuk awak buat dalam esei. Dan secara tak langsung, bila pendapatan negara kita banyak,
industri kita maju, berkembang dan dapat mewujudkan peluang pekerjaan. Dan secara tak langsung ia juga dapat meningkatkan taraf hidup rakyat. Okey, contoh bidang pertanian. Kenapa bidang pertanian itu penting? Sebab dia semua kebat dia. Sebab dia menghasilkan makanan. Bukan itu saja, pertanian juga menghasilkan produk kesihatan. Bukan itu saja, dia juga merupakan bahan mentah kepada produk kecantikan. Dan semua hasil pertanian kita boleh dieksport keluar negara. Dan secara tak langsung pendapatan negara kita akan meningkat. So, macam tu aku kena buat essay. Okay, ini saya slit je. Macam laju sangat kan? Tak apalah, boleh lah kan. Okay, kepentingan yang ketiga adalah untuk kesejahteraan sosial. Okay, kesejahteraan sosial tu berlibat pada rakyat. Okay, kita lah. So pentingnya kedaulatan negara adalah bertujuan untuk memelihara kesejahteraan rakyat. Kenapa? Sebab negara kita dapat melahirkan generasi. Sebab bila negara kita aman dan damai, negara luar tak bercampur tangan, tak ada peperangan, maka kita rakyat ada hak untuk menimba ilmu supaya kerajaan dapat menghasilkan generasi-generasi yang berilmu dan juga berkemahiran. Kenapa? Sebab bila rakyat yang berilmu dan berkemahiran akhirnya akan balik-balik memberi sumbangan kepada negara. Okay, contohnya belajar sesungguh jadi doktor, akhirnya habis sesungguh dalam bidang pendidikan, dalam bidang perubatan, akhirnya jadi doktor. So doktor tu untuk apa? Untuk merawat pesakit di Malaysia. Belajar bersungguh-sungguh menjadi jurutera, tujuan dia apa? Untuk membangunkan bandar-bandar terancang kat Malaysia. Macam tu lah belajar bersungguh dalam ekonomi. Untuk apa? Untuk meneruskan ekonomi negara. Walaupun peranan awak kecil, walaupun awak menjalankan bisnes, katalah awak menjalankan bisnes, tapi at the end awak punya pendapatan ada bayar cukai kepada negara. So bila negara dapat cukai yang digunakan adalah untuk menyediakan jalan, menyediakan hospital, okay, macam-macam lagi balik untuk negara lah. Dan rakyat yang berbilang kaum kita dapat dipupuk dengan semangat perpaduan. Okay, melalui apa? Bahasa Melayu kita, bahasa kebangsaan, sukan, okay, tak diplikasi dalam sukan, kebudayaan dan juga rukun negara. Benda ni semua, perpaduan ni semua kita akan bincangkan balik dalam bab seterusnya. Yang ini intro sahaja. Contoh tarikan doktor, jururawat, rukun negara. Okay, tengok dalam sukan. Kenapa sukan adalah antara kunci perpaduan Sebab walaupun Datuk Lee Chong Wei adalah seorang yang berbangsa Cina, tetapi bila dia mewakili Malaysia, dia adalah mewakili seluruh rakyat Malaysia. Kita tak nampak. Bila kita nampak Datuk Lee Chong Wei main tu, kita akan menyokong dia. Masa tu kita dah tak ada kata, ni orang Cina ni, tak sokong. Tak. Kita rasa dia sebagai semangat Malaysia, wakil Malaysia, image Malaysia. Tu yang menjadikan kita secara tak langsung ialah memupuk semangat rasa perpaduan. Last, kecemerlangan hubungan luar negara. Negara mempunyai hak untuk menjalinkan hubungan dengan negara luar. Sebab kita dah negara berdaulat, orang negara luar, Indonesia tak bagi contohnya Indonesia bergaduh dengan Singapura, so Indonesia tak bagi Malaysia berkawan dengan Singapura. Tak boleh lah. Tak boleh lah macam tu. So Indonesia tak ada hak nak masuk. Ini contoh, bukan betul bukan contoh. Indonesia tak ada hak untuk masuk campur dalam urusan hubungan luar Malaysia. Dan hubungan luar ini dibentuk melalui dasar luar. Nanti kita akan bincang bab akan datang. Negara kita ni dapat bersahabat dan mengadakan kerjasama dengan negara luar dari segi politik, ekonomi, sosial, supaya hubungan dengan negara luar ini penting supaya secara tak langsung dapat meningkatkan imej negara. Contoh. So habis 1.3. Kita tinggal satu lagi peranan pemimpin dan rakyat. Masih boleh lengkapkan modul. Bye.